basuh kaki, dia basuh telinga. Basuh kaki, dia basuh telinga. Anak dia balik, anak dia sekali terserempak dengan anak dia yang belah dia kau ni. Nak guru kafar dengan dia kau ni, kabur dengan dia. Ayo, saya heran dekat yang dia semayang. Orang basuh kepala, lepas tu basuh telinga. Ayo, lepas basuh kaki, dia basuh telinga. Ayah belajar kat mana? Oh, Tok Guru Hang ngaji mana? Tok Guru ayah ajar macam ni. Lalu ni on the way ayah hantar pergi kelas kafar. Jadi, jom kita pergi rumah Ustaz ayah. Pergi ya, Ustaz ayah. Dia tahu. Ustaz ni anak saya ni, dia susah kat mana apa. Saya tu mula kata jalan saya baru kerana dia cakap sekali tak. Baik, awak. Dia kata lepas basuh kepala basuh telinga. Ya Ustaz ajar saya lepas basuh kaki basuh telinga. Siapa ajar? Ustaz ajar. Ustaz tu pakcik selalu tidur. Memang saya tahu saya ajar, tapi saya kata habis tu saya kata bermula sunat wuduk yang pertama ialah basuh telinga. Selepas kita dah habis baca rukun. Itu lah saya nampak ni kata jam sangkut dekat tu tak boleh diukur-ukur duduk, tuan-tuan tidur lepas. Esok dia cerita macam lain. Itu kena ingat. Saya tidak bertanggungjawab kan. Saya bertanggungjawab, saya cerita kalau tuan-tuan jaga dah sudah. Kalau tuan-tuan tidur di tengah-tengah, itu tuan-tuan akan tanya kawan tuan-tuan atau ada rekod macam ni. Okey. Jadi orang yang sangkut jam semua tadi tak boleh dikenakan hukuman duduk potong tangan kerana dia tak jaga barang dia. Okey, hukuman bagi sariqah. Yang pertama, bagi kesalahan pertama adalah dipotong tangan kanan. Mesti tangan kanan. Walaupun dia curi tangan kiri. Ya Ustaz, dia left handed saja, tangan kiri. Dah potong tangan kanan. Yang kedua, potong kaki pula. Kaki kiri. Kan? Sakat tapak kaki dengan sakat ni. Bukan potong kaki habis macam kecil manis. Tu yang tu guru tanya, apa sakit kecil manis kena kat kaki sampai habis pun tak bisa. Sakit masuk tangan dalam mesin tak macam mana, silap-silap ulu-ulu pula raya bosan-bosan dia mengantuk. Termasuk keling dengan cabai-cabai dia doktor kata kena kat daripada kat ni sebab ibu potong tak ada apa. Kena tahu Islam Allah Ta'ala suruh banyak songel pula ni. Bila zalim ni pasal potong tangan dia, nanti macam nak cari makan, macam mana negara nak maju. Orang curi potong tangan kan? Macam mana Malaysia nak maju, cakap macam mana tak tahu. Orang Malaysia ni semua dia mencuri ya? Di tepeng ni semua orang dia mencuri ya? Apa kan? Taraf bagus dah menteri kan? Itu tak boleh belajar di seorang politik kan? Ada orang kata macam tu, kita patut orang curi beri kerja. Kalau gitu kaya orang curi dapat kerja. Mu hak pula universiti dapat minyak orang curi kat Malaysia ni, dia nak beri kerja ni. Pasal daripada kita potong tangan dia, lebih baik kita ambil dia, kita bagi dia saja. Kalau gitu naiklah untuk kerja minyak, ada degree dan sebagainya. Lepas tu dah potong tangan kanan, potong kaki kiri pula. Esok potong pula tangan kiri, potong tangan kanan. Dia nak jalan lagu mana? Apa tahu saya kata lagu mana? Tak payah lagu nak orang kan? Yang ketiga, dia sangat tiga lah. Tapi dia lajak, dia tiga. Lepas tu curi juga tak saya. Dan memang orang ni tak berbekas juga. Bila hak syarikat boleh digugurkan? Bila harga curi kurang daripada nisab, iaitu 1/4 dinar atau 44.2 gram. Yang 44.2 gram ni yang saya ambil daripada buku enakmen jenayah syariah di Negeri Terengganu. Yang bila diluluhkan itu ni mereka kata 4.42 gram lah. Dikira sebagai had syariah. Tuan-tuan tahu nak keluar saya kaji. Waktu saya mula terlibat agama tahun 92-93, kalau tak salah ingatan saya. Masa itu harga 85 gram emas kita 20 lebih. Misal zakat kalau siapa ini. Tuan-tuan tahu sekarang berapa? 11,000 lebih. Itu sekarang kalau tahun lepas ada sampai 15-16,000 kan? Apa tanda? Tanda dia emas ni suatu yang tinggi nilainya. Jadi siapa yang ada kumpul emas banyak-banyak dulu, dia kalau dia jual memang dia untung. Dalam tahun 192 contohnya, kalau harga dia 3,000, sekarang sudah sampai 10,000, sampai 7,000. 4.42 gram emas ni, waktu saya belajar di Sunlaya sekitar tahun
90 kot, ujung-ujung 90. Saya tanya pesyarat saya, harga dia sekitar 100 begitu. Lebih kurang. Tentang tahu sekarang berapa? Saya kira kemarin dulu, saya bentang mereka ni di pasukan gerak khas, gerak di Pulau Ginta, minggu lepas. Saya kira minggu lepas, hari ni saya tak kira banyak, saya lebih kurang 530 ringgit. Waktu saya belajar tahun ujung 90-an dulu, sekitar 50 ke 100 ringgit, saya tanya pesyarat saya. Tapi sekarang, tuan-tuan, 530 ringgit. Ada orang yang mencuri bawah daripada itu, tak kena hukum. Bukan tak salah, tak melekat dengan siap. Yang kedua, apabila kesalahan ini dapat dibuktikan. Awak buktikan dahulu, memang saya ambil barang itu untuk jadi milik saya, bukan untuk saya selamatkannya. Kalau dia berbicara dalam mahkamah ni tuan-tuan, dia teknikal. Dia banyak cakap soal teknikal. Hak sebenarnya, yang sebenarnya Allah Ta'ala tahu. Dia nak curi ke, dia nak buat apa, itu Allah Ta'ala tahu. Tapi yang sedang dibicarakan benda-benda teknikal. Sekarang yang mendakwa sila buktikan. Benarkah anak buah saya ambil barang itu untuk jadi miliknya? Atau dia ambil barang itu untuk diselamatkan daripada dina. Itu pun satu masalah. Itu yang kedua. Yang tiga biasa, sebab kesalahan hudud mesti mukallaf. Yang keempat, apabila pemilik harta itu gagal menyimpan harta di tempat yang selamat. Dulu saya tanya pesyarat saya, dia tu jual kereta. Dia letakkan kereta dia tanpa pagar. Tuan-tuan sebagai penjual kereta, Yuska, tuan-tuan letak kereta ni di luar ni macam kat tepi jalan, tuan-tuan letak tepi jalan. Yang tu tak masuk tuan-tuan. Yang masuk kalau tuan-tuan buh pagar. Saya tanya waktu saya belajar dulu lah, tuan-tuan letak pagar, duduk kereta dalam. Orang pecah pagar tu, habis tuan-tuan balik cuti raya, raya balik. Polis pun dia ronda saja, bukan dia pergi duduk dekat tuan-tuan punya Yuska tu sampai 24 jam dia ronda saja kan. Waktu dia ronda tu memanglah kawan tu tak ada. Waktu kawan tu dah polis dah pergi tempat lain, baru dia sampai. Jadi dia ambil waktu itu. Tuan-tuan ada pagar, yang tu masuk lebar. Sebab ini benda-benda baru yang perlu diberi pandangan oleh ulama. Dulu mana ada orang jual kereta, ada pokok, ada apa, orang jual lengkap. Sekarang orang jual kereta, tuan-tuan tak apa, boleh tambah, dia letak dalam kawasan rumah. Tapi kereta, kalau dia niaga kereta ada 40 buah, dan urut-urut kat rumah, mesti dia cari satu tempat. Di tempat itu perlu dipagar untuk masuk dalam taknya. Okey? Yang ke-I, apabila pesalah belum memiliki harta yang dicuri, dia tengah bawa barang balik, kesian semua waktu pergi ambil barang rumah makcik kita. Makcik itu mungkin balik bercuti rumah anak dia ataupun rumah saudara-saudara dia, bulan-bulan puasa, dia pergi ambil barang makcik tu. Jadi on the way dia balik tu, tuan-tuan sekalian belum sampai rumah ni, dia teringat lah depan tu dia kena tangkap. Tak kena bukti ni. Sebab tu tuan-tuan ingat, ni nak kiat. Pakcik ada tanah, pakcik kata kat anak pakcik, tanah jauh kaya, saya ada kereta kat luar. Dia kata dekat ni, ayah saya sakit. Cik Saleh nak ambil kereta saya bagi. Dia ambil kunci sembahyang. Jadi dia mana weh? Tak jadi lagi. Dia kena restart tu. Dia kata, tu kena ingat. Bila tuan-tuan nak bagi harta pada anak, tuan-tuan mesti buat proses dia boleh khobat. Dalam bahasa Arab kata khobat, dia boleh pegang. Sebab tu KWSP tu kalau kita buh nama dia tak jadi duit nama tu, dia jadi duit waris juga sebab tak boleh nak khobat, tak boleh pegang. Sama macam ni, dia tak khobat lagi harta yang dia curi tu, sebab tu dia tak boleh nombor tu. Dia boleh nombor, tak boleh nak pegang nombor dia, sebab dia belum khobat. Jadi kalau saya bagi kunci pada tuan-tuan, selagi tuan-tuan kata start motor untuk kereta saya tu, tuan-tuan tak khobat lagi benda tu. Jadi tuan-tuan buat pengesahan hibah di mahkamah syariah, mahkamah syariah kata tak sah hibah kerana belum khobat. Kita kata bagi dah, tak pegang kunci dah. Dia pegang kunci belum khobat, belum pegang lagi benda tu. Nak ambil jam saya ni, selagi tuan-tuan tak ambil pakai, belum. Duduk kat saya ni. Itu makna. Itu yang itulah kalau dah tak mencuri.
Harta yang dicuri itu tidak bermanfaat. Tak kira lah kalau masyarakat sini kata gitar itu tidak bermanfaat, maka kalau curi gitar tak kenal lah. Tapi kalau tuan-tuan kata gitar itu manfaat, kenal lah. Dia pulang kepada budaya setempat. Seterusnya bila harta curi tiada nilai, lebih kurang sama dengan tidak manfaat tadi. Ya. Kemudian pada kesalahan itu dia boleh memberi hutang. Lama dah tunggu dia bayar hutang, tak bayar hutang pula. Kan, kita bagi hutang ada RM1000. Tiap-tiap kali minta manjang tak ada duit. Tapi dia bergaya lagi pada kita. Bazar Ramadan daripada hulu sampai ke hilir dia pergi. Tangan macam hanger. Bawa makanan. Tiap-tiap kali bazar Ramadan dia ada. Pekan hati pun dia ada. Dengar apa tu kau betul pula tukar kata tapi hutang tak bayar. Tetapi ambil sekadar hutang tuan-tuan. Yang ke-I, kalau kesalahan sudah amat besar. Dia sangat lapar. Kan, dicuri. Tapi zaman sekarang orang curi banyak dah kaya orang. Dia pun dah kaya orang curi ni. Kan, ada belasah harta syarikat dan sebagainya itu kita tengok pakat besar lah. Yang jadi tukang betul dekat sapu tak ambil pun kadang-kadang cerita kan. Kemudian bila harta itu dicuri dalam keluarga. Pasal apa harta curi dalam keluarga tak boleh? Pasal ada kemungkinan yang dicuri itu ada milik dia di situ. Itu yang saya tak fikir. Bila sekumpulan yang mencuri, bila dia bagi-bagikan tak sampai nilai tadi. Dia curi RM5,000 tapi 20 orang. Bagi-bagi tinggal 100. Contoh. Atau dia curi 1,000 tapi 10 orang. Tak sampai dekat 500 lebih tadi. Nilai 4.42 gram ini dia berbeza mengikut masa dengan harga emas. Kalau harga emas nanti dia turun lagi, maka nilainya akan turun lagi. Dia macam zakat je lah. Kemudian apabila bersalah mengembalikan harta sebelum hudud dilaksanakan. Bukan tak salah, ini dihukum hukum takzir. Maknanya sebelum pelaksanaan hukuman dia bagi kembali harta. Kalau dalam fiqh kita akan jumpa bagaimana kedudukan harta yang dicuri. Ini saya dah sebut dulu ni bab undang-undang. Dari segi ilmu fiqh, kalau kita cari kita akan jumpa macam mana harta barang yang dicuri itu perlu dikembalikan, kalau dah pakai macam mana, ada dibincangkan dalam kitab fiqh dan banyak perbezaan pendapat kalangan ulama terhadap perkara berkenaan. Kemudian apabila kau punya harta dia mengaku harta dicuri. Ni siapa punya harta? Kalau dia kata dia curi harta ustaznya, ini bukan saya punya. Itu mana dia? Yang N. N apabila pesalah membuat bantahan terhadap saksi-saksi. Kan? Saksi dusta lah, dia bagi keterangan. Ataupun yang itu apabila pesalah tu dulu dia ikrar kata dia mencuri. Tapi tuan-tuan sekalian, dalam prosedur pembicaraan ada masa dia menarik balik keizinan yang ikrar yang telah dia berikan suatu ketika dulu. Jangan kata sekali mengaku tak boleh tarik balik lah. Dia akan ikrar ni, dia tak boleh merayu. Dia dah ikrar kata dia salah, dia nak rayu itu tak boleh. Terhadap ikrar dia tu. Dulu siapa yang minum arak tu? Kartika. Dia mengaku dia minum arak kan? Dia tak boleh rayu sebab dia sudah mengaku dia minum arak. Yang dia boleh rayu ialah hukuman. Kalau kesalahan itu disabitkan dengan perbicaraan, dia boleh masuk dalam bab N. Dia boleh bicara dan rayu untuk prosedur sabitan hukum. Tapi jika dia mengaku salah, dia ikrar mengaku salah, maka dia tak boleh rayu terhadap sabitan kes. Kerana dia boleh tarik balik. Itu boleh. Kan? Yang keseluruhnya, apabila pesalah dia masuk ke tempat simpanan. Kenapa yang ini jadi? Sebab tadi kita baca tarikh adanya milik jagaan tuannya. Sekarang tuan dia kata, kamu pergi ambil ini, maka dia ambil yang disuruh sekali dengan kata suruh. Macam ni contoh. Tuan-tuan malas pergi bank. Tuan-tuan kata dekat kawan-kawan, "Woi, nak pergi bank? Tolong Ustaz tukar duit raya dengan ambil sampul sekali lah." Tuan-tuan bagi dia 1,000, dia balik 500. Ni contoh yang bukan tak salah. Bukan tak salah. Tak boleh kat tangan kata. Tuan-tuan kirim duit kat kawan. Sebab kita malas pergi bank, malas masuk barisan. Memang
Tulisan